Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubana wa tawahhada fikratuna. Allahumma ahyina fil Islam walil Islam wa amitna fil Islam walil Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau satukanlah fikrah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami di dalam Islam dan demi Islam. Dan Kau matikanlah kami di dalam Islam dan demi Islam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinati wa ulaika lahum azabun azim. Jangan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman menjadi sebagaimana orang-orang yang terdahulu, yakni kaum Yahudi dan Nasara, di mana mereka itu telah menjadi satu umat yang berpecah belah dan berselisih faham. Sedangkan telah pun diturunkan kepada mereka itu rasul dan kitab-kitab. Sesungguhnya mereka itu ditimpa dengan azab yang sangat dahsyat. Marilah sama-sama saya menyeru diri saya dan seluruh saudara-saudara sidang jemaah ikhwanul muslimin, agar kita kembali bertaut atas nama Islam, atas nama persaudaraan. Buangkan segala yang keruh. Kalau benar kita ini orang yang ikhlas, hidup semata-mata nak mencari kasih sayang dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada pada fasa yang nampak berbeza. Kalau dulu kita berada di bawah, kali ini Allah beri peluang kita duduk di atas. Bila duduk di bawah ni orang tak nampak, pakai kasut mahal pun orang tak perasan. No. Tapi bila duduk atas pentas ni, baru orang nampak, wih, kasut ni hebat ni, kualiti bagus ni. Bagus kalau beli kasut ni. Bila kita duduk di atas serba-serbi, tuan-tuan, orang nampak. Bila kita duduk di atas, suara kita didengari. Tapi bila kita duduk di bawah, tuan-tuan, duduk di bawah, orang tak perasan kita, orang tak dengar kita. Maka jaga-jagalah bila kita berada di atas. Setiap mata tertumpu pada kita. Berhati-hati dalam tindak tanduk, berhati-hati dalam tutur bicara, berhati-hati dalam setiap keputusan yang nak dibuat. Kerana kita tak mahu akan menjadi tohmah, fitnah kepada perjuangan Islam yang mulia ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung tentang saya mestilah memahami cara-cara beramal dalam Islam. Kita dah sepakat sebelum ni, jangan ada lagi yang terkeliru. Bukti telah kita datangkan daripada hadis dan ayat Al-Quran yang menyatakan orang Islam wajib menyertai jemaah Islam. Wajib. Orang Islam wajib berjemaah. Tak kiralah, contoh kita semayang, orang laki-laki wajib kita semayang berjemaah. Semayang mana? Musalla ke, surau ke,
masjid ke, nak pergi semayang kat masjid Tok Dek ke, semayang masjid An-Najah ke, nak semayang mana-mana lah, masjid baru siap lah, Taman Masuri, siap esok nak semayang sana ke, atau semayang masjid Simpang 3, kau suka kita lah. Nah, yang penting kita semayang secara berjemaah. Anak-anak kita pergi sekolah, dia belajar, yang penting dia belajar. Hak ni nak ambil bidang lawyer, hak ni nak ambil bidang accountant, hak ni nak ambil bidang agama, biar pergi ya. Yang penting dia belajar. Sebab musuh kita adalah kejahilan. Bila anak-anak kita tak belajar, mereka akan diserang dengan sifat kejahilan. Itu musuh utama kita. Begitu juga kita mesti bersama-sama dengan jemaah Islam, atas apa nama sekalipun. Kita akan tengok nanti. Saya nak bawa, sebelum kita mengulas lebih lanjut, satu lagi hadis yang memperkukuhkan kepada kita dalil di mana kita perlu melihat bahawa wajib kita ini bersama dengan jemaah Islam. Tambah satu lagi dalil, hadis akhir zaman di mana sahabat Nabi yang nama dia Huzaifah Al-Yamani, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persoalan yang jarang orang tanya. Kata Huzaifah, orang selalu bertanya tentang apakah amalan kebaikan yang nak kami buat ya Rasulullah. Tapi aku bertanya pada Rasulullah tentang amalan kejahatan. Kita biasa dengar hadis ni tuan-tuan. Ini sebagai mukaddimah. Aku nak bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang amalan jahat. Kenapa? Walaupun orang lain tak tanya, tapi aku nak tanya pasal aku takut kalau aku termasuk dalam orang yang berbuat dengan amalan jahat tersebut. Orang tanya amalan baik sebab dia nak buat amalan baik. Aku tanya amalan jahat pasal aku takut kalau aku termasuk dalam orang yang mengerjakan amalan tersebut. Maka tanya Huzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan. Yakni sebelum datang Islam, kami bodoh, kami buat benda-benda jahat, benda-benda yang tak sepatutnya seorang manusia buat. Tetapi datang Islam, Allah kurniakan kepada kami kebaikan, iaitu dengan dapatnya hidayah, turunnya Rasul, turunnya Al-Quran. Maka katanya Huzaifah, ya Rasulullah, setelah kami dalam keadaan macam ni, menerima Islam, menerima hidayah, menerima bimbingan daripadamu ya Rasulullah, adakah selepas keadaan yang baik ini akan berlaku pula keadaan yang kejat, keadaan yang jahat, yang rosak? Maka jawab Rasulullah, ya Huzaifah, betul. Lepas zaman ini akan berlaku zaman kejahatan. Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah selepas zaman kejahatan itu akan datang balik zaman kebaikan? Nabi kata ya. Tetapi pada waktu itu Nabi kata yang baik tu datang tak macam baik yang ada hari ini. Kebaikan yang datang pada hari itu ada kekurangan dan perselisihan. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang beliau, yang baginda maksudkan dengan kekurangan dan perselisihan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu satu kaum yang tidak beramal dengan sunnahku dan mereka mengikut jalan yang lain daripada jalan aku. Orang balik ke Islam tapi tak betul-betul menghidupkan sunnah Nabi. Dia ada ikut selain daripada jalan-jalan selain daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu ada yang kamu kenal dan ada yang kamu tidak kenal. Maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah, adakah selepas kejahatan itu akan berlaku? Adakah selepas itu kejahatan akan berlaku lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Selepas itu akan berlaku balik kejahatan. Ketika itu ramai yang menyeru manusia ke neraka Jahannam. Ramai orang ajak manusia ke neraka Jahannam.
Mereka itu, kata Nabi, sebangsa dengan kita dan sebahasa dengan kita. Power. Tak nampak. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah. Oh, lagi tak nampak. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami tentang sifat mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baiklah. Hendaklah dia kata. Nabi kata mereka itu sebangsa dengan kita dan berbahasa sama seperti bahasa kita. Maknanya bukan orang lain, tuan-tuan. Bukan orang lain yang mengajak kepada kejahatan ni, bukan orang lain. Orang yang satu bahasa, satu bangsa dengan kita sendiri. Yang ajak kita kepada kehidupan yang jauh daripada Islam ni, tuan-tuan, bukan orang lain. Ni ada sekeliling kita ni juga. Kalau kita dalam konteks kita hari ni, orang Malaysia sendiri, bangsa Melayu itu sendiri. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami, apakah yang aku perlu buat kalau aku masih hidup ketika itu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersama dengan jamaah Islam dan mengikuti pemimpin mereka, yakni pemimpin jamaah Islam. Nabi kata, kalau kamu hidup zaman tu, kamu hendaklah duduk bersama jemaah Islam. Itu jalan selamat, dan taatlah kamu kepada pemimpin jemaah Islam. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau pada waktu itu ya Rasulullah, umat Islam sudah tak ada jemaah dah. Umat Islam berpecah belah, satu jemaah pun tak ada. Dan mereka sudah tidak ada pemimpin. Krisis kepimpinan di kalangan orang Islam. Macam mana ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, hendaklah kamu, kalau keadaannya begitu, jauhkan diri daripada masyarakat yang rosak tu. Hendaklah kamu memencilkan diri kamu, dia kata, daripada orang yang rosak akhlak tersebut, walaupun akibat kamu memencilkan diri itu sehinggakan kamu terpaksa hidup dengan memakan akar-akar kayu. Orang jual makan, tuan-tuan, bercampur hak tak molek. Tak ada dah hak molek-molek. Sekolah rosak, industri hiburan rosak, suka rosak, semua rosak, tuan-tuan. Nabi kata, kalau begitulah keadaannya, lari kamu daripada jemaah yang rosak itu. Pergilah mana-mana terjauh, pencik. Kalau terpaksa, pepok kayu, pepok akar, untuk meneruskan kehidupan sampai kamu mati, demi nak menjaga agama dan iman kamu. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Ini hadis sahih. Jadi dalam keterangan hadis ni, yang sebagai bau mukadimah ni, tuan-tuan, nak menunjukkan kepada kita, zaman kita hari ni, tuan-tuan, banyak orang ajak pada kejahatan. Yang mengajak pada kejahatan itulah sebenarnya mengajak kita kepada neraka. Orang ajak pada Islam, dia ajak kepada, ya Allah, kita tengoklah, hak terjerit-jerit, tuan-tuan, kita ajak hidup secara sihat, dia ajak pada hidup yang tidak normal, hidup yang tidak sihat. Atas apa namalah, bebas ke, liberal ke, hak asasi ke, tuan-tuan. Ni puak-puak ni, tuan-tuan, mereka ni penyeru ke arah neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi kata apa dia? Hendaklah kamu kalau hidup di zaman itu bergabung bersama jemaah Islam dan taat pada pemimpin jemaah Islam. Ini syur ke alternatif ni? Ini bukan syur, ini bukan cadangan. Ini adalah perintah Nabi. Sebab itu muhaddisin bersepakat menyatakan hadis ini martabat dia yang paling utama, yang paling sahih, yang paling dekat dalam menyatakan wajib orang laki-laki Islam, orang perempuan Islam bersama-sama jamaah Islam. Okay. Tutup cerita tu. Sekarang kita balik semula kepada perbahasan kitab kita. Saya mestilah memahami cara beramal dalam Islam. Kita manusia mempunyai kecenderungan yang berbeza, minat yang berbeza.
Sebab itu kita akan lihat manusia ini akan memilih cara hidup mereka yang dibenarkan oleh syarak, perbezaan yang diraikan, asalkan tidak terjebak pada perkara-perkara yang haram, termasuklah dalam berjamaah. Islam meraihkan kepelbagaian jamaah. Tak salah kepelbagaian jamaah ni tuan-tuan, asalkan matlamat kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Quran, apa dia? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jemaah ni buat kebaikan lagu ni, jemaah ni buat kebaikan lagu ni, hak ni perjuangkan bak ni, hak ni perjuangkan bak ni. Tuan-tuan, yang penting kita dah sepakat kita kena berada dalam jemaah. Pilih jemaah yang mana yang bersesuaian dengan kemampuan dan keselesaan kita. Yang tak boleh, jangan duduk di luar jemaah atau duduk bersama jemaah orang kafir. Itu kita sepakat. Kat Malaysia ni ada banyak jemaah, pilihlah. Kita dah sebut sebelum ni ada bermacam-macam jemaah. Yang pertama, kelompok yang menjuruh kepada kerohanian. Ada jemaah, contoh jemaah tabligh. Tuan-tuan selesa dengan gerak kerja jemaah tabligh, silakan. Jangan sesekali kita ni menjadi orang yang melabelkan orang yang berada dalam jemaah tabligh itu dengan label yang tidak baik. Sikit-sikit mana ada orang sempurna, tuan-tuan. Akan ada kekurangan. Jemaah kita pun ada kekurangan. Matlamat mereka apa dia? Untuk ajak orang pada kebaikan. Yang jadi masalah bukan jemaah tabligh no, budak-budak hak tak semayang no. Tu semayang. Itu masalah kita. Hak duduk berpelesiran, tak ada matlamat hidup, hak tu sebenarnya masalah. Bukan jemaah tabligh itu yang jadi masalah. Mereka cenderung untuk buat kerja-kerja kerohanian. Tuan-tuan, kalau kita baca kitab ni tuan-tuan, kitab ni ditulis oleh almarhum Dr. Fathiyakan. Dr. Fathiyakan ni dia beza sikit pandangan dia dalam ta'addud jamaah, dalam berbilang-bilang jamaah. Bagi dia, berbilang-bilang jamaah ini satu budaya yang tidak begitu sihat bagi dia. Tapi ulama-ulama lain meraihkan, contohnya Ikhwanul Muslimin, Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, dia tidak ada masalah dengan berbilang-bilang jemaah. Contohnya Dr. Yusuf Al-Qardawi ada tulis kitab khusus namanya Fiqhul Ikhtilaf, yang membahaskan tentang perbezaan pendekatan kita. Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah tu tuan-tuan, Allah suruh kita ajak manusia pada agama Allah bil hikmah. Hikmah tu maksudnya bijaksana. Bijaksana ni bermacam-macam cara. Yang ni bijak juga, tindakan dia ni pun bijak, hak ni pun bijak, hak ni pun bijak. Jadi kita tak boleh jadi jemaah yang menunding jari pada jemaah-jemaah lain, kerana masing-masing ada kekuatan masing-masing. Kalau kita tengok di Malaysia, ada macam-macam jemaah. Ada PAS dalam politik, dalam siasah. Ada PAS, ada UMNO, lah ni ada Bersatu. Tuan-tuan nak masuk mana-mana pun tak ada masalah, masuklah. Yang penting dalam Perikatan Nasional bentuk kerajaan hari ini. Sebab apa? Kita bersatu atas nama Islam, atas nama orang Melayu. Orang Melayu tu apa dia? Orang Islam. Kalau yang nak ambil yang selain tu, terpulanglah pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada cara hikmah, bijaksana tuan-tuan dalam nak memperjuang, yang tu saya no komen. Tapi saya senang pada Perikatan Nasional. 3 jual.
Kalau rasa nak berjuang dengan PAS, juang dengan PAS. Kalau rasa nak berjuang dengan UMNO, juang dengan UMNO. Kalau rasa nak berjuang dengan Bersatu, juang dengan Bersatu. Apa matlamat kita? Nak memastikan kesucian Islam, nak memastikan kedudukan orang Melayu, raja-raja Melayu, keistimewaan kita sebagai peribumi terus terjaga dan terbela. PAS dengan pendekatan dia, UMNO dengan pendekatan, Bersatu dengan pendekatan. Tak ada masalah. Yang penting jangan berebut, jangan bergaduh. Esok nak pilihan raya ni, so jangan lagi ada serangan daripada penjuru-penjuru yang melibatkan pertembungan sama orang Islam. Perang dengan UMNO lawan kerusi dengan Bersatu, janganlah. Sebab yang akan untung siapa dia? Itu yang kita tak mahu. Muslimin-muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam buat kerja-kerja dakwah, contohnya kita ada ABIM, dulu kita ada JIM, dulu kita ada JIM, lepas tu JIM dia jadi ISMA, dulu kita ada Karisma, kita ada Ikram. Masing-masing ni ada pendekatan masing-masing. Ikram dia ada pendekatan, cenderung dia macam mana. Isma ada pendekatan, cenderung dia macam mana. Jadi semua ni tidak menimbulkan masalah, tuan-tuan, kalau kita bersepakat untuk tidak bersaing antara satu sama lain. Tapi kalau bersaing, itu masalah. Tu yang Dr. Fatahiyatkan ni, dia anggap persaingan tersebut menjadi wabak. Menjadi wabak. Macam kita tengoklah, wabak yang memperjuangkan agama, pertembungan di antara PAS dengan Amanah. Masing-masing mendakwa kamilah yang benar-benar memperjuangkan agama. Duk berlawan ni, calon PAS lawan dengan calon Amanah. Tak ada masalah lah ni, kita bercakap lah direct. Tuan Guru Haji Hadi dia kat atas, dia backup kita, tak salah ni. Kita bercakap betul lah. Sekarang ni zaman kita bercakap kat atas. Kenapa nak bergaduh antara PAS dengan Amanah? Siapa yang betul-betul memperjuangkan Islam ni? Yang tu yang tak sihat, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kaedah fiqh yang menyebut tahsilul hasil batil. Tahsilul hasil batil, menghasilkan sesuatu yang telah terhasil, hukum dia terbatal. Hak ni kata kami memperjuangkan Islam dan terbukti dia dapat membuktikan yang dia ni laksanakan Islam. Tiba-tiba ada satu lagi jemaah kata kami nak memperjuangkan Islam juga. Yang ni yang kita kata batil. Dah ada dekat jemaah Islam, dan dia buat Islam tu betul, kecuali lah dia buat tu bid'ah, khurafat, benda-benda. Betul lah kita nak bawa satu yang lebih betul. Ni kalau sama, apa beza Islam kamu dengan Islam ni? Sama. Habis tu kaedah kata tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah terhasil. Benda yang dah ada, nak buat apa lagi? Itu kerja yang batil, kerja yang sia-sia. Banyak lagi benda lain yang kita nak perjuangkan. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kelompok pertama kita dah cerita sebelum ni, iaitu kelompok yang menjuruh kepada kerohanian. Yang kedua, ni ada 4 yang tengok ni. Yang kedua, kelompok yang menjuruh kepada kebudayaan dan ilmu. Kita juga dapati wujudnya badan-badan yang kegiatannya menjuruh kepada kebudayaan dan ilmu pengetahuan semata-mata, yang pada asalnya muncul daripada sikap ingin bertindak balas atau keinginan berlumba-lumba dengan pertubuhan-pertubuhan lain, seperti mana pertubuhan-pertubuhan yang dibuat oleh gerakan Kristian dan Yahudi. Antara lain pertubuhan yang mengikut aliran ini ialah Syubbanul Muslimin. Ini di Mesir, ni cerita ni di Mesir. Syubbanul Muslimin.
Kemunculan cara ini menyebabkan mereka turut bertitik tolak di atas pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana tekanan dan terpengaruh dengan tradisi pertubuhan-pertubuhan berkenaan. Bahkan terdapat kelompok-kelompok Islam dalam aliran ini dalam banyak keadaan memberikan kerugian kepada Islam kerana gerak kerjanya adalah selari dengan pertubuhan-pertubuhan yang terang-terang menentang Islam dan penganutnya. Pertubuhan seperti ini sudah tentu tidak diterima oleh syariat Islam yang bersifat tersendiri dan berbeza dengan pertubuhan-pertubuhan lain. Baik. Okay. Tadi saya sebut Dr. Fathiyah kan pandangan dia agak beza. Dia tak mau kalau benda tu hasil impak dia sama, jangan ada dua jemaah Islam buat kerja sama. Tapi pandangan-pandangan ulama lain dia meraihkan. Kita melihat bagaimana satu contoh Syubbanul Muslimin. Ini satu gerakan yang sebenarnya turut dianggotai, pernah dianggotai oleh Asy-Syaikh Imam Hasanul Banna. Sebelum tertubuhnya Ikhwanul Muslimin tahun 1928, beberapa tahun sebelum tu memang dah tertubuhnya Syubbanul Muslimin. Syubbanul Muslimin ni tuan-tuan, di antara jemaah-jemaah yang terdapat di Mesir pada ketika itu. Tetapi Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna dia lihat ada ketimpangan di dalam gerak kerja dan matlamat yang ingin dicapai di dalam jamaah Syabbanul Muslimin. Maka akhirnya dia menubuhkan Ikhwanul Muslimin. Syabbanul Muslimin ini dilihat skop dia terlalu kecil. Dia banyak memperjuangkan pada golongan remaja. Sasaran dia lebih utama kepada golongan-golongan remaja. Sebab itu pendekatan dia lebih kepada menarik remaja supaya lawan jahiliah. 1924 Islam jatuh. Punca jatuh sebab orang Islam terikut-ikut dengan budaya sekularisme barat. Orang Islam sanggup hidup dengan cara hidup sekular, tolak Islam kerana nak dapat cara hidup dan orang kata apa tu, living style modern. Kejahilan mereka terhadap Islam menyebabkan mereka akhirnya menjadi musuh kepada Islam. Sebab itu Syabbanul Muslimin ni dia nak sedarkan balik orang-orang muda ni supaya jadi tentera Islam, bukan tentera musuh yang lawan Islam sendiri. Jadi dia banyak buat ceramah, dia banyak buat seminar. Syabbanul Muslimin ni dia banyak tarik orang muda melalui sukan. Tapi hanya sekadar itu. Al-Imam Hasanul Banna dia kata, kita tak boleh setakat itu saja. Setakat kita nak celikkan mereka dengan ilmu, tak boleh setakat itu saja. Kita kena pergi lebih jauh, iaitu sampai kembali kepada kesedaran mengembalikan khilafah Islam pada tangan orang Islam. Yang ini sampai kepada tahap kita mendapat kuasa politik. Itu gerakan Ikhwanul Muslimin. Bahkan kalau kita tengok, banyak jemaah pada waktu itu yang mempunyai kecenderungan yang berbeza. Contohnya Jamaah Ansarul Sunnah. Jemaah ini tuan-tuan diwujudkan untuk memerangi amalan syirik dan bid'ah dalam masyarakat. Jamaah Ansarus Sunnah, penolong sunnah Nabi. Kerja dia attack orang yang buat benda-benda syirik, amalan-amalan bid'ah dalam masyarakat. Sasaran utama mereka ni puak-puak, dipanggil puak-puak ahli kubur, geng-geng pemuja kubur, geng-geng hak memuliakan kubur para awliya. Itu bagi mereka adalah sasaran. Puak-puak ni memang tegar, kena attack betul-betul. Mereka ini, kalau kita tengok hari inilah, kalau hari ini kita labelkan sebagai Wahabi, mereka ini akan terus menekan kelompok-kelompok yang
suka mentakwilkan ayat-ayat Quran ataupun sunnah Nabi yang menceritakan tentang sifat Allah. Dia nampak mirip macam Wahhabi. Dia terus kekalkan ayat-ayat mutasyabihat tu, ayat yang sama-sama tu tanpa perlu ditakwil. Siapa yang mentakwil, mereka akan lawan habis-habisan. Sebab tu musuh utama mereka ini ialah kaum sufi. Ada jamaah syariah pun ada juga di sana. Kalau jemaah syariah ni, jemaah sufi ni lah. Yang ni lawan kepada jamaah Ansarus Sunnah. Sebab itu kalau kita tengok, sampai kepada tahap jamaah syariah ni tuan-tuan, dia buat masjid asing. Buat masjid asing untuk dia dapat menghidupkan amalan-amalan kesufian. Mereka ni orang yang banyak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang ketiga tadi kita dah sebut, jamaah syubbanul muslimin. Yang ni banyak fokus kepada orang-orang muda. Yang keempat ada syubban Sayyidina Muhammad. Ada juga jemaah syubban Sayyidina Muhammad. Yang ni banyak fokus kepada golongan muslimat. Dia banyak tengok kepada cara pemakaian muslimat. Dia banyak tengok kepada pergaulan muslimat. Kalau nampak muslimat ni berkapal, jaga. Duduk bercampur bau dengan laki-laki, jemaah ni memang dia akan ambush lah. Bahkan jemaah ni tuan-tuan tidak membenarkan orang perempuan kecuali memakai pakaian yang hanya menampakkan dua biji mata saja. Ada juga. Ada jamaah at-turaq as-sufiyah. Yang ni duduk jalan sufi, duduk jalan sampai nampak orang yang zuhud, duduk macam apa tu? Macam ni lah kita kata siapa dia? Geng-geng lepat. Duduk cakap dengan makrifat je. Macam-macam jemaah tuan-tuan. Baik. Kalau kita lihat, ada kekuatan pada kelompok yang menjuruh kepada kebudayaan dan ilmu ni. Biarkan mereka buat kerja-kerjanya, buat bentang ketah kerja, buat kajian, buat penterjemahan. Bagus, biarkan mereka. Mereka ada kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, kelompok yang menjuruh kepada kebajikan semata-mata. Kita juga dapati wujud kelompok yang bergiat dalam bidang kebajikan kerana terasa tekanan perlunya memberi bantuan kepada golongan yang menderita dan memberi bantuan perubatan kepada para pesakit dan golongan yang melarat sebagaimana yang dilakukan oleh jamaat Makarimul Akhlak. Ini ada juga jemaah lain, jemaah Makarimul Akhlak. Kalau kita di Malaysia ni apa dia? Yang selalu bantu orang-orang yang sedang menghadapi bencana alam, kemiskinan, banjir. Dah nama apa? Contohnya bulan sabit merah ke, puteri Islam ke, ataupun Isma pun ada, apa lagi tu, apa namanya, haluan contohnya, ikram pun ada. Mereka sampai ke luar negara buat kerja-kerja amal. Apa tu, Syria, macam lah yang ada sekarang ni, Syria care lah, apalah, macam-macam lah. Sebab bagi mereka, fokus mereka, kita duduk cakap politik sangat. Bukan kita ni pandai sangat politik. 5 tahun esok baru nak sembang pasal politik. Lebih baik ni, hak ni lebih mendesak, perlukan bantuan. Baik kita tolong orang ni. Duk sembang politik lain kali bergaduh. Kita bercakap tentang pendidikan ni, orang lain nak makan pun tak ada makanan, nak hidup pun tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal. Jadi mereka kata, fokuskan hak ni dulu. Maka mereka buat gerak kerja mereka. Salah? Tak salah. Sokong? Yes, kita sokong. Buat. Baik. Yang giat memperbaiki akhlak, persatuan, pertolongan cemah, mendirikan rumah-rumah anak yatim dan seumpamanya. Jemaah-jemaah sebegini sekalipun telah melakukan kerja-kerja yang dituntut oleh Islam dan patut disanjung, namun jemaah ini terus kekal dalam lengkungan kerja-kerja asal penubuhannya sahaja. Jadi tetap dikritik oleh Dr. Fathiyah kan. Pasal apa? Bila dia buat kerja tu, dia hanya tepu dengan kerja hak tu je. Dah jadi rutin dah.
Duk buat kerja-kerja amal saja. Maknanya apa dia? Dr. Fathayakan, pengarang kitab kita ni, dia kata, iyalah, waktu nak tolong orang, tolonglah. Tapi pendidikan dekat tanah air kita pun kita kena ambil berat juga. Politik dekat tanah air kita pun kita kena sertai juga. Ni musim nak pilihan raya ni hampung pergi sana. Contoh macam dia komplain pasal geng-geng tabligh. Nak khuruj pun ni PRU ni. Bulan 4 ni PRU contoh. Tarikh tourism lah, tak usah dah khuruj. Sebab tu baru-baru kita tengok ni, gandingan cantik. Seorang nama dia hamba penunjuk jalan, seorang lagi nama dia penghidup agama. Lah ni duduk bergandingan. Cantik. Yang dikatakan ulama dan umara. Apa di antara gerak kerja awal yang dibuat oleh Mahyuddin? Dia pergi ke Masjid Seri Petaling. Dia pergi ke Masjid Seri Petaling, dia berjumpa dengan jemaah tabligh dekat sana. Ada perkongsian, ada mesej, ada amanat yang dia nak sampaikan kepada jemaah tabligh. Jemaah tabligh ni besar. Rangkaian dia seluruh dunia. Kekuatan dia tak boleh kita nafikan. Sebab itu kita zaman sekarang ni, kita kena gembelingkan semua jemaah untuk mengumpul kekuatan umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu dia kata, ia tidak mungkin dianggap sebagai sebuah harakah yang berusaha membawa perubahan yang bermatlamatkan menegakkan masyarakat Islam dalam mengembalikan cara hidup Islam. Kalau setakat kita beri. Nah, macam kita katalah, kita kena beri pancing, bukan beri ikan. Kalau kita beri. Sekarang isu di Syria, lepas ni pula isu di Rohingya, lepas ni pula isu negara lain. Kalau sekadar itu sahaja, umat Islam ni tidak bangkit jadi orang yang boleh membela nasib dia. Terus menjadi mangsa kita tolong. Maknanya dia, pengarang kitab ni nak supaya ahli jemaah ni berfikiran lebih jauh, bukan sekadar memberikan bantuan kehidupan, tapi membawa masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, parti-parti yang menumpukan kepada kegiatan politik semata-mata. Boleh sikit lagi nak habiskan ni. Terdapat juga parti-parti politik yang menjurus kegiatan-kegiatan mereka kepada politik semata-mata. Pertubuhan-pertubuhan ini berbiak dengan kegiatan-kegiatan tertentu sahaja, tidak mempelbagaikannya atau melewatinya. Maknanya dia dah buat kerja politik. Jumpa dia tak nak melain dah, cakap politik. Kita kena dampak mandat rakyat, ini pengkhianat, kita digulingkan. Kata, antau ustaz lah, tak ada cerita lain, tak asyik cerita politiknya. Kita mesti hidupkan aspirasi rakyat. Alamak, kata, siang malam 24 jam cerita dia lagu mana nak berkempen jelajah Malaysia untuk politik saya. Mereka bergerak atas nama Islam, Allahu Akbar, tetapi tidak menjadikan ciri-ciri akidah dan asas jemaah, yakni organisasi, maupun sebagai pegangan individu dan anggotanya. Tuan-tuan, dia pun nama Islam, tuan-tuan, nama Islam. Tapi kalau kita tengok, Allahu Akbar. Sebab tu kan, apa pesan Tuan Guru? Apa pesan Tuan Guru? Kemenangan yang kita dapat bukan diraikan dengan cara mengejek, menganjing, mencerca, mengherdik, mentrol, apa segala macam lah perkataan yang kita nak guna hari ini. Itu bukan cara politik Islam. Nabi bila masuk kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, tawaduknya Nabi ni, kepala Nabi ni tunduk masuk ke dalam kota Mekah, sehingga kan janggut baginda bertemu dengan ni, dia panggil apa ni, belakang muka dia panggil apa, tengkuk ni, leher tengkuk. Tunduk Nabi memaafkan
orang-orang yang berbuat salah. Ini masa kita memberi kemaafan, tuan-tuan. Ada orang yang sekarang ni dia berasa takut, gelisah. Tapi bila kita datang dengan mesej keampunan, wah, orang kata ini akhlak sempoi. Tu yang iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita dengar 3,200, 2,500 orang dah keluar pada jemaah. Dia nak masuk jemaah mana lama ni? Hak keluar jemaah tu, dia nak masuk jemaah mana? Sebab tu kita kena buka lapangkan sayap kita untuk menerima orang begini. Ikramah bin Abi Jahal kuat menentang Nabi. Boleh tak cerita tak habis ni? Tengah semangat Malaysia baru ni. Ikrimah bin Abi Jahal, bila dia ni tuan-tuan nak masuk Islam, dia masuk Islam lambat selepas Fathul Makkah. Dia ni kuat lawan Nabi daripada zaman bapa dia. Dia ni orang hebat, tuan-tuan. Tapi bapa dia ni benci sangat kat Nabi. Jadi dia terikut-ikut dengan perangai bapa dia. Bila bapa dia mati dalam perang Badar, dia punya marah pada Islam ni tak pernah kunjung padam. Sampaikan dia boleh buat tindakan yang orang kata kharijul adah, keluar daripada kebiasaan. Masa perang Khandaq, Nabi dah gali parit. Dia punya geram kat Nabi ni, dia bawa tentera dia lompat parit. Pasukan pemanah Islam panah apa lagi? Bila panah memang tak boleh buat apa. Belakang parit, lari bertempiaran. Tapi nak cerita punya tak cerdik tindakan dia, kerana dia marah sangat pada Islam. Masa peristiwa haji, Nabi kan buat haji wida, sekali haji je. Tahun sebelum tu Nabi tak dibenarkan masuk. Tahun depan Nabi boleh masuk. Dah buat perjanjian Hudaibiyah, aman, tak boleh ganggu orang Islam Madinah masuk tahun tu. Dia tak kira perjanjian tak perjanjian, aku peduli apa. Dia bawa kelompok kecil dia serang Nabi juga. Musim haji serang Nabi, perjanjian ada, dia tak peduli. Oh, ni kira jenis apa nak zaman lah ni, nak abad apa ni tuan-tuan? Perangai orang macam Ikrimah ni zaman lah ni, siapa dah tuan-tuan? Dia tak peduli, bah kata apa tak kira. Dia punya benci betul. Akhirnya dia telah berjaya dipatahkan pasukan dia. Dia lari sampai ke Yaman. Duduk di Yaman tu, di Syam tu. Sampai bila Nabi dah beri kemaafan kepada orang-orang Mekah, isteri dia Ummu Habib datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ampunkanlah suamiku ya Rasulullah. Rasulullah kata, ya tak ada masalah, kita ampunkan dia. Ummu Habibah panggil suami dia, kata kat suami dia, Rasulullah dah ampunkan abang, mari kita jumpa dengan Nabi. Sewaktu perjalanan Ikrimah nak jumpa dengan Nabi, Nabi pesan kepada jemaah yang duduk dalam Masjid Nabawi. Nabi pesan, sikit lagi Ikrimah nak sampai, jangan siapa-siapa pi hina bapak dia. Nabi beri amaran siap-siap, jangan siapa-siapa duk hina bapak dia. Sebab apa? Ni semua geng-geng jemaah lain, orang kuat jemaah lain. Akhlakmu jaga. Apa kata Nabi? Kalau kamu menghina orang yang sudah mati, yang merasa penghinaan adalah orang yang masih hidup. Hang duk kutuk Abu Jahal, memang Abu Jahal jahat. Hang kutuk dia, dia tak ada rasa apa, dia dah mati. Tapi yang terasa siapa dia? Anak dia yang masih hidup. Jaga. Dia panggil apa? Mind your word. Jaga dengan pertuturan kamu. Bila Ikrimah masuk, sahabat-sahabat tak tunjuk pun reaksi yang tidak senang. Semua baik, muka baik, senyum belakang. Tadi seronok, bimbang. Kan dia kata, ni kebimbangan ni. Ini benda yang kita nak kena settlekan mula-mula sekali. Masyarakat tengah bimbang. Tuan Guru Haji Hadi nak laksanakan hudud. Habislah kita potong tangan lah kita. Siapa yang duk troll kata nak buat hudud ni? Siapa yang duk keluar ni? Ada keluar daripada mulut dia kan? Kita nak laksanakan hudud ni, kabinet tak buat lagi ni.
Kerja siapa ni? Siap. Kilang, arak, tutup. Tuan-tuan, niat orang yang buat benda tu tuan-tuan memang tak ada niat baik, melainkan niat untuk menambahkan lagi kebimbangan dalam keadaan masyarakat dan kerajaan hari ini yang tengah berada dalam keadaan yang sangat lemah. Jahatlah tuan-tuan, jahatlah. Abang terang lah, jahatlah buat dia lagu tu. Kalau dia pun tak suka, dia bukan PM saya, itu bukan cara kita tuan-tuan. Gentleman, sekurang-kurangnya beri peluang, hormat keputusan agung, beri 6 bulan dulu kak, tengok dia buat rentak dia macam mana. Sebab kita tengok apa yang berlaku, harga ringgit naik, saham Carlsberg Heineken turun. Itu pun tanda baik lah tu. Tanda baik lah. Ni live lah cerita muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Abang dah tak ni, kalau kita berbeza pandangan sekalipun, jangan buat fitnah lagu tu. Benda dah keruh, kita pergi keruhkan lagi pasal apa? Kebimbangan kepada orang-orang bukan Islam. Sampai tu wakil-wakil daripada Sarawak kata kita belum bersedia nak bawa hudud ke Sarawak. Bila masa kita bincang pasal hudud nak buat ni sampai orang Sarawak semua duk bimbang. Ya Allah. Betulkan balik niat. Kita berjuang kerana Allah atau kerana apa? Mereka ini tidak mencerminkan pegangan seorang individu yang membawa nama pertubuhan Islam. Mereka ini ada kalanya tidak segan silu melanggar prinsip-prinsip Islam. Tak menghurai tuan-tuan. Lepas tu lepas. Atau keluar daripada perkara-perkara pokok dengan alasan nak mengambil jalan rukhsah. Allah, ini kalau sebut ni sekarang tak payah sebut lah, masing-masing faham dah. Di antara contoh dia kata, memberi alasan rukhsah, yakni flexibility. Rahmatan kat apa tuan-tuan, macam-macam lah nak sebut kan. Atau keanjalan dan keterbukaan ajaran Islam, atau dengan memberi alasan langkah demikian adalah untuk maslahah atau untuk kepentingan umat Islam. Umat Islam ke kepentingan kita. Baik. Di antara contoh amalan-amalan di atas ialah turut serta dalam gerakan kerajaan, gerak kerja kerajaan yang mengamalkan sistem ciptaan manusia yang kafir, atau mengutamakan masalah-masalah cabang dan ranting. Apa masalah dia sekarang? Ekonomi tengah gawat. Itu masalah utama. Sebab tu orang twist. Apa orang twist baru ni? Ingat je kau. Dia kata apa pasal apa? Tak nak beri kes berprofil tinggi. Allahu Akbar. Itu kerja mahkamah, bukan kerja kerajaan. Kita belajar dah. Kita ada pengasingan kuasa, badan perundangan, badan kehakiman, badan pentadbiran. Yang kita sekarang ni badan pentadbiran. Kita ada peguam negara, kita ada mahkamah banyak, bawa okey. Tegas kita kata, kita nak biar kabinet, biar orang yang berintegriti, orang yang tidak ada bawa kes berat ni. Bukan kata dia bersalah lagi, yang masih lagi belum dia bersihkan nama dia. Kita kalih isu. Di antara contoh amalan di atas ialah turut serta dalam gerak kerja kerajaan yang mengamalkan sistem ciptaan manusia yang kafir, atau mengutamakan masalah-masalah cabang dan ranting dengan amalan-amalan kerja secara berhabis-habisan, manakala tuntutan-tuntutan asasi yang menjadi suruhan Islam diabaikan. Yang patut kita utamakan, ekonomi tengah teruk, masyarakat tengah tak ada kerja, duit tengah jatuh, keyakinan pelabur tengah hilang. Itu yang perlu kita utamakan dulu. Sesungguhnya badan-badan pertubuhan dan parti-parti politik yang disebut di atas semuanya tidak mengamalkan amal Islami yang tulen, sempurna lagi menyempurnakan, iaitu amal-amal yang mampu membawa perubahan daripada alam jahiliah kepada alam Islam.
Amal yang dapat menyelamatkan dunia Islam dari cengkaman dan belenggu peradaban barat yang zalim dan pemerintahan barat yang melampau. Amal-amal yang mampu membentuk peribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, dan akhirnya menegak sebuah negara yang merentah dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mak, bentuk diri muslim dulu, keluarga muslim. Nanti insya-Allah 2080 kau tak kisahlah. Yang penting benda tu tak pernah padam. Ada beza antara misi dengan visi. Utamakan misi dulu. Tapi dalam keadaan kita tidak pernah lari daripada kerangka visi yang nak kita capai. Oleh yang demikian, segala kerja-kerja oleh pertubuhan-pertubuhan tersebut, minta maaf tuan-tuan, saya baca laju Oleh yang demikian, segala kerja-kerja oleh pertubuhan-pertubuhan tersebut tetap dalam keadaan cacat dan timpang. Malah lebih daripada itu, sebahagian kerja-kerja mereka atas nama Islam itu sebenarnya merosakkan Islam itu sendiri. Kegiatan dan kerja buat yang bersifat juz'i, sempit dan tidak syumul oleh pertubuhan-pertubuhan tersebut memberikan gambaran bahawa Islam itu juga bersifat juz'i, sempit dan tidak sempurna. Sedangkan ajaran Islam tidak bersifat demikian. Amalan secara demikian juga boleh memberi gambaran yang undang-undang ciptaan manusia itu tidak berbahaya, sehingga dengan demikian padamlah rasa marah yang meluap-luap umat Islam terhadap sistem dan undang-undang tersebut. Bukan kita nak meraihkan sistem orang kafir, kita nak timbulkan dulu rasa cinta orang Islam terhadap Islam. Secara automatically mereka akan tolak perlahan-lahan sistem kafir. Sikap yang demikian membantu sistem tersebut untuk terus berjalan dan tetap kekal, yakni mencengkam masyarakat umat Islam. Sebenarnya amal Islami yang ditegakkan atas dasar untuk membawa perubahan yang menyeluruh, yang membuat persediaan, yang melakukan perubahan yang menyeluruh, yang membawa keseluruhan ajaran Islam dan berusaha menegakkan Islam secara keseluruhan pula, meskipun ia tidak berjaya sepenuhnya pada suatu peringkat dan mengalami kesulitan pada suatu peringkat yang lain, ia tetap merupakan amal yang betul selari dengan garis-garis ajaran Islam. Tuan-tuan, kita pernah melalui fasa orang kutuk, orang herdik, orang fitnah. Sekarang fasa berubah, roda berpusing. Tuan-tuan, tidak bermakna apa yang kita buat selama ni salah, tidak. Betul, cuma kedudukan kita, penerimaan masyarakat pada kita tu lain. Dulu wartawan tak mau nak buat sidang akhbar, lah ni penuh mikrofon, cocok. Nak sampai habis luar negara pun mari, China, India pun habis tanya belaka. Keadaan dah berubah. Baik, seterusnya sikit lagi ni. Ya Allah Akbar. Walau apapun nama yang diberikan kepada pertubuhan-pertubuhan tersebut, kerana seluruh amal-amal tersebut bertemu dengan satu fahaman, satu uslub, satu jalan, satu matlamat, sekalipun pertubuhan tersebut berada dalam wilayah yang berlainan dan berjauhan. Tak ada masalah. Yang duduk dalam jemaah politik, yang duduk dalam jemaah pendidikan, yang duduk dalam jemaah kebajikan, yang duduk dalam industri, yang duduk semua ni tuan-tuan, kita duduk di medan yang berbeza, tapi fikrah kita sama, hati kita sama. Kita nak Islam kembali dimartabatkan. Dalam bidang ilmu kita sokong dia, dalam bidang kebudayaan kita sokong dia, dalam bidang politik kita sokong dia. Pasal apa? Pasal dia lah orang Islam, fikrah kita sama. Apa yang dia buat sejajar dengan Quran, yang ni pun buat sejajar dengan Quran. Apa masalah? Imam Al-Hasan Al-Banna telah menerangkan secara jelas ciri-ciri golongan tersebut. Ni dah cerita dah kan? Saudara-saudara sekalian, kamu bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan, bukan sebuah pertubuhan politik, bukanlah satu pertubuhan yang diasaskan dengan tujuan yang terbatas, tetapi kamu adalah satu roh baru yang mengalir dalam urat nadi umat ini, lalu kamu menghidupkan mereka dengan Al-Quran. Kamu adalah satu cahaya baru yang memancar,
yang dapat menghilangkan kegelapan fahaman kebendaan dan ma'rifat dengan makrifat kepada Allah, dan kamu adalah suara-suara lantang yang akan menghidupkan kembali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Kena dengan situasi kita hari ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ke depan kita akan tengok bab yang kelima. Saya mesti memahami sejauh manakah makna kita ni terus istiqamah dengan jemaah. Ke nak boleh berhenti dah? Cukuplah. Kita dah dapat dah, cukuplah. Nah. Penggabungan tidak berhenti tuan-tuan, tak berhenti. Banyak lagi benda nak kena buat. Nak buat apa lagi? Dah no. Lepas ni ingat Tok Guru boleh pergi ke laut menjali ikan. Baru lepas ni syok Tok Guru boleh mancing buah-buah. Kerja dah selesai. Bak kata dak Zaid Hamidi, misi saya sudah selesai. Tak selesai lagi. Banyak lagi benda nak buat. Itu di antara misi-misi kecil. Ada misi yang lebih besar yang kita nak buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tetap menyatukan hati kita bersama-sama dengan Islam. Dan kita ajaklah kawan-kawan kita semua sama-sama masuk dalam Islam. Jemaah ni tidak pernah menghalau siapa-siapa, tuan-tuan. Ini adalah jemaah kita. Selagi mana kita seorang Islam, inilah jemaah kita. Tidak ada siapa yang berhak menghalau. Kamu keluar, kamu lain fikrah, kamu lain bendera, kamu lain parti. La. Yang kita nak halau keluar daripada jemaah ni, tuan-tuan, adalah sifat nifaq dalam diri kita, bukan individu tersebut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Makan masa sikit hari ni. 9.10.